Crispy dekat luar dan melting dekat dalam tu. Sedap tu tak payah cakap lah. Kali ni kita akan buatkan resepi Jepun juga ni, iaitu potato korokke. Lepas tu dekat dalam tu ada cheese. Yang tu ramai sangat orang suka kan. So jom kita cuba buat resepi ni. Mula-mula sekali kita akan sediakan sedikit kentang, ubi kentang biasa sahaja. Kupaskan kulit dia tu dan lepas tu kita akan potongkan dia. Lepas tu kita dah ready dah untuk rebuskan dia sebentar. Masukkan dekat dalam air yang tengah mendidih dan masukkan sedikit garam untuk rasa. Dan sementara kentang kita tengah masak tu, jom kita buat bahan-bahan yang lain pula. Panaskan sedikit minyak dan kita akan tumiskan sedikit bawang Holland. Ellie gunakan satu bawang Holland yang kecil tu, jadi tak besar sangat. Tapi kalau kata korang ada bawang Holland yang besar tu, boleh keratkan dia separuh. Sekarang ni kita nak masakkan dia sampai dia layu. Macam ni. Bila dia dah start layu tu, barulah boleh kita masukkan bahan yang lain. Kalau tidak nanti rasa kuat sangat lah bawang dia tu. Masukkan kita punya daging cincang dan tumiskan dia sekali lagi. Masukkan sedikit garam dan lepas tu tumiskan dia sehinggalah nanti korang akan nampak daging tu dah mula berair. Biasalah tu bila korang masak benda yang berlemak ni kan, daging ke ayam ke apa ke kan, lama-lama tu nanti dia memang akan keluar air macam ni. Dan Ellie sarankan sangat korang untuk keluarkan dulu air tu, sebab nanti kan korang macam merebuskan daging tu tau, nanti tak sedap. Dia macam kesat-kesat macam tu kan. So keluarkan air tu sedikit dan lepas tu masakkan dia kembali. Bila dah nampak dia kering elok macam ni, maksudnya dah boleh angkatkan dia. Sekejap je nak masakkan tu. So jangan lupa juga untuk tengokkan kita punya kentang tu. Rasanya dah masak dah ni dalam 15-20 minit tu. Selalunya Ellie suka basuhkan sikit ubi kentang ni supaya dia punya kanji tu tak terlampau banyak. Dan sekarang ni kita dah ready untuk lenyetkan ubi kentang kita. Memang resepi kroket ni, dia memang menggunakan ubi sebagai bahan utama dia. Tu yang digebu-gabas dekat dalam tu. Jadi bila kita punya ubi pun dah elok sahaja lenyet macam tu, sekarang ni kita boleh masukkan bahan-bahan yang lain. Masukkan sedikit lada hitam. Dan lepas tu kita akan campurkan dia sedikit. Pastikan kita punya ubi tu tak terlampau lampi. Maksudnya betul-betul tu lah. Masukkan kembali campuran daging yang telah pun kita masakkan tadi. Dan kita akan gaulkan dia semua sekali. Bagi dia sekata dengan elok. Itulah dia bahan-bahan utama untuk buat kroket ni. Right. So dah tergaul dengan elok dah apa semua ni. Kita dah ready dah untuk bentukkan dia. Tapi pastikan dia tak panas sangat lah. Okay. So untuk bentukkan ini, dia akan sediakan siap-siap talam kita ni. Senanglah sikit, kita dah bentukkan apa semua. Lepas tu letak terus dekat atas talam tu. Bentuk dia lebih kurang sama macam bentuk hash brown tu, tapi kecil ke besar tu ikut suka korang lah. Korang nak buat yang besar tu pun boleh, tapi Ellie nak buat senang-senang lah. Mana nak buat besar-besar. Bentukkan dia senang sahaja. 1, 2. Kita ambilkan 2. Oh, lupa. Dia dah ada cheese siap-siap. Saya nak masukkan cheese. Kalau kata korang tak nak masuk pun tak apa. Sekurang-kurangnya bila ada cheese ni, dia macam surprise dekat dalam tu. Kalau kata orang makan tu, ush, ada cheese lah dekat dalam tu. Gitu. Tak apa kalau kata hudung tak apa, sebab nanti kita akan coatkan dia dengan panko. Habis tak nampak dah dia punya bubuk kat dalam dia tu. Right? Nampak tu. Gitulah tu. So bentuk dia tu lebih kurang macam hash brown kita tu. Siap satu, jom kita buat yang lain sekali. Kroket ni bila korang nak bentukkan dia kan, seeloknya lonjong sikit macam ni. Ala-ala macam hash brown McD tu kan. Tapi kalau kata korang nak buat bentuk bulat ke bentuk lain pun boleh, tak ada masalah. Dan lepas tu pelbagai jenis inti korang boleh pakai untuk kroket ni. Tapi yang klasiknya selalunya kita menggunakan daging dan juga ubi kentang. Alright, untuk adunan ni kita boleh dapat dalam 10 ketul besar-besar macam tu. Kemudian Ellie sarankan korang tutupkan dia dengan plastik macam ni supaya dia tidak mudah kering. Dan sekarang ni kita akan bagi dia rehat dahulu untuk bagi dia set betul-betul. Alright, so dah siap dah kita punya korokke kita ni. Elok dah bentuk. So sekarang ni kita tak nak goreng lagi sebab kita baru sahaja bentukkan dia. Takut kalau kata kita goreng sekarang ni, dia mudah relai. So apa yang kita akan buat sekarang ni, kita akan biarkan korokke kita ni set dahulu, bagi dia sejuk, bagi dia betul-betul orang kata apa, mesra sama-sama apa semua tu, keras dengan elok. Dan lepas tu barulah kita akan start menggorengkan dia. Nampak tu, baru sahaja bentukkan dia, nampak dah start beruap-uap dah tu. Padahal dah dekat setengah jam dah dia bentukkan benda Allah ni, masih lagi agak suam. So dia akan letakkan dekat bahagian chiller dekat belah bawah. Ataupun kalau katalah korang tak nak masak hari yang sama, tak apa, buat sahaja macam ni, esok tu boleh masak. So kita dah ready dah untuk masakkan kita punya
koroke ni apa yang kita perlukan untuk masakkan dia ni? Lupa pula nak panaskan api. So, untuk kita masakkan kita punya koroke ni, kita perlukan 3 lagi bahan, iaitu kita perlukan sedikit tepung gandum, sedikit telur dan juga sedikit panko breadcrumbs. Jom kita bukakan ini. Hari ni nak masak berapa 4 ke 5 je kot. So buka separuh je. Alright, so minyak pun dah panas. Sekarang ni dah boleh sediakan kita punya kroket kita. Kita ambilkan kita punya kroket tu, salutkan dengan tepung gandum dahulu. Kemudian kita akan salutkan dengan sedikit telur. Dan lepas tu barulah kita sediakan dengan panko ataupun breadcrumb dekat luar tu lah. Bila dah salut apa semua, kita akan mula gorengkan kroket kita. Tengok berapa lama Ellie tak ada cut edit langsung kat bahagian ni. Tengok sahaja. Dia nak masakkan belah panko tu memang sangat cepat. Sebelah saja dalam 15 saat macam tu je, boleh terbalikkan kembali. Sebab korang kena ingat, kroket ni sebenarnya dah masak dah apa semua tu. Cuma kita nak garingkan dekat belah luar tu. 32 saat macam tu lah, dah siap dah. Jadi memang cepat je nak buat kroket ni. Bila korang dah siap apa semua tu, boleh salutkan semua bahan dekat luar tu dan gorengkan seperti biasa. Nak gorengkan lebih daripada 1 pun boleh, 2, 3, asalkan jangan penuh-penuh dekat dalam periuk tu lah kan. Nanti tak pasal-pasal lagi menyerap minyak lah korang punya kroket tu. Kali ni pula Ellie kurangkan sikit api tu, tak terlalu kuat sangat kan, tapi sama jugalah lebih kurang. Dia masak tu memang cepat, cuma panko dekat luar tu dia tak berapa gelap sangat. Dia macam agak keperangan yang muda sikit. Yang tadi tu dia macam gelap sikit. Dan lepas korang gorengkan tu, keluarkan lebihan panko yang tertanggal tu lah. Sebab nanti korang masak nanti hangit tak sedap lah pula kan. Memang best sangat buat kroket ni sebab korang dah siapkan awal. Dan lepas tu nak sediakan dia pagi-pagi ke petang ke malam ke, cepat sangat. Rangup pula tu, tak sabar nak makan. So, dah siap dah kita punya koroke kita ni. Wah. So, jom kita rasakan Kak. Jom kita tengok apalah inti dekat dalam koroket tu. Gebunya. Lepas tu ada cheese tu pula. Melting lagi walaupun dah masak 10-15 minit dah. Creamy dengan crunchy. Sedap. Dengan berasak-rasak ni tu. Nampak cheesy sangat. Wah. Cheers. Ada surprise cheese kat dalam. Tu lah. Cicah sikit. Perfect. Dengan sos yang sedap. Kalau katalah korang nak belajar macam mana nak buat sos tonkatsu ni, komen je dekat bawah yang korang nak belajar buat sos ni. Senang sangat, babe. Upgrade terus rasa dia. So, itulah dia resepi kita punya potato cheese koroke kita. Simple. Dan yang bestnya, korang boleh buat banyak-banyak. Lepas tu korang boleh simpan dalam peti ais. Bila dah ready nak goreng tu, korang boleh gorengkan je macam tu. Contohnya tadi Ellie ada dalam apa tadi? 10 kan? So, Ellie gorengkan dalam 4 je. Ellie ada lagi 6. Kalau katalah esok tu nak goreng, Ellie akan letakkan dekat chiller je. Tapi kalau katalah korang nak simpan sampai berminggu-minggu ataupun berbulan kan, simpan dalam freezer. Tapi janganlah letak semua breading apa semua ni. Takut nanti bila korang goreng nanti dia jadi macam menyerap minyak tau. Okay, so itu sajalah resepi kita kali ni. Harap korang enjoy. Kalau katalah korang suka resepi Korea dan juga resepi Jepun, boleh tengok playlist resepi Korea dan Jepun. Okay, so selamat mencuba. Bye-bye. Dah siap. Sedap The sauce is the winner.